Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kembali di channel Cikgu Syafiq. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan matematik tingkatan 2 bab yang ke-8. Kita dah masuk bab 8 iaitu graf fungsi. Jadi kita pergi yang pertama pada 8.1 iaitu fungsi. Jadi dalam bab ini fungsi dapat diaplikasikan dalam bidang ekonomi, teknologi, sains, kejuruteraan, perbankan dan matematik dan banyak lagi. Kerjaya yang memerlukan pengetahuan tentang fungsi antaranya adalah jurutera, ahli ekonomi, juruaudit, pensyarah dan juga pegawai bank. Saintis juga boleh. Melalui fungsi indeks pasaran saham, kita dapat meramalkan masa yang sesuai untuk membeli ataupun menjual sesuatu saham. Ini dari segi kita tengok kadar dia pada masa tertentu. Menurut René Descartes, ini seorang ahli matematik, 1596 hingga 1650, kira-kira 500 tahun yang lalu, menyatakan bahawa fungsi ini adalah hubungan matematik antara dua pemboleh ubah. Jadi perkataan fungsi telah diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 hingga 1716 dalam bukunya. Idea konsep ini disambung oleh Leonhard Euler 1707 hingga 1783 dan beliau memperkenalkan tata tanda fungsi y sama dengan fx. Y sama dengan f kurungan x. Jadi dalam tajuk ni pelajar akan berjumpa dengan istilah-istilah seperti graf fungsi, tajuk kita, fungsi, pemboleh ubah, hubungan, hubungan A dengan B, P dengan Q, persamaan linear, persamaan garis lurus, jadual nilai, fungsi linear, fungsi bukan linear. Linear ni garis lurus, bukan linear bukan yang garis lurus. Skala, guna petak-petak buku tu. Fungsi salingan, fungsi kubik. Ini dah 3 dimensi. Dan yang terakhir fungsi kuadratik. Yang ni bukan linear lah. Baik, yang pertama kita pergi pada jenis-jenis fungsi. Jadi di sini dalam buku teks menyatakan 4 jenis fungsi. Yang pertama, 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, dan yang terakhir banyak kepada banyak. Dia apakah contohnya? Jadi 1 kepada 1 contohnya zaman dahulu, kita ada kod kod nombor telefon. Yang kedua kita ada telco. Okey. Telco. Contohnya dulu 010, 012, 013, 017. Contohnya. Jadi kalau 010 ni TM dululah. 012 ni apa dia? Maxis, contohnya Maxis. 013 ni Celcom. 017 ni Hotlink. Katakanlah contoh. Jadi kalau lah 010 ni khas untuk TM sahaja, 012 ni khas untuk Maxis sahaja, 013 ni khas untuk Celcom sahaja, 017 khas untuk Hotlink sahaja, maka ini adalah hubungan 1 kepada 1. Hubungan 1 kepada 1. Okay. Itu yang pertama. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, katakanlah nombor-nombor ni boleh hanya untuk beberapa telco sahaja. Kod ni digunakan oleh satu kod ni digunakan oleh beberapa telco. Contohnya 012 digunakan oleh Maxis dan juga Hotlink. Ataupun 013 dulu digunakan oleh TM Touch dan juga Celcom. Okey. Jadi dalam kes ni inilah hubungan 1 kepada banyak. Maknanya daripada satu kod yang sebelah kiri kepada banyak telco di sebelah kanan. Jadi saya padam sekejap supaya nampak lebih jelas. Okey. Satu je kod sebelah kiri dipadankan dengan 2 ataupun lebih telco di sebelah kanan. Ini adalah set sebelah kanan, ini set sebelah kiri. Ini dipanggil 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Okey. Dan tandanya dia lebih kecil lah. Kalau kita ambil, senang nak ingat, kita ambil tanda macam ni. Ini maknanya 1 kepada banyak. Baik, yang ketiga, kita ambil contoh seterusnya. Kita guna kod dengan telco lagi. Tapi dalam kes ni, banyak nombor boleh menggunakan satu telco je. Contohnya 012, 017,
digunakan oleh hotlink. Okey. 012 juga hotlink, 017 juga hotlink. Ini contoh maka ini adalah banyak nombor kod kepada satu telco. Jadi hubungannya adalah banyak kepada satu. Tadi satu kepada banyak, sekarang banyak kepada satu. Jadi simbolnya kalau nak ingat, dia lebih besar. Lebih kod belah kiri, set belah kiri, hanya satu set, satu je unsur di sebelah kanan. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, yang keempat, hubungan yang keempat iaitu sekarang boleh tukar dah. Sekarang boleh tukar. Awak pakailah nombor kod apa-apa depan nombor phone awak. Awak nak tukar kepada dulu saya 013, saya pakai Celcom. Lepas tu Celcom slow kawasan ni, saya tukar Maxis. Lepas tu Maxis pun slow, saya tukar Hotlink, U-Mobile ke apa ke. Jadi ini adalah satu. Kemudian Maxis pun boleh juga. 010 boleh, TM pun 012 boleh. Jadi hubungan dia ada macam ni, ada macam ni. Ini adalah hubungan banyak kepada banyak. Ini adalah hubungan banyak kepada banyak. Jadi 4 jenis tu tadi lah. Satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Baik, ada 3 cara kita menulis hubungan ataupun melukis, describe hubungan tu. Yang pertama, gambar rajah anak panah. Yang tadilah dinamakan gambar rajah anak panah. Katakan ni set A 011, 012, 013. Set B adalah telco, Maxis, Celcom, U-Mobile, Hotlink, Digi dan sebagainya. Digi dan sebagainya. Jadi kalau hubungan sama ada satu dengan satu ke, banyak kepada satu ke, satu kepada banyak ke, ini merupakan gambar rajah anak panah. Ini adalah gambar rajah anak panah. Baik, yang kedua ialah graf. Okey, kita gunakan yang sama lagi, tapi kita buat dalam bentuk graf. Bentuk graf. Biasanya set A tu kita guna paksi X lah. Okey, set A adalah paksi X dan set B, okay, ini kod 011, 012, 013, 014, 15, 16, 17. Contohnya. Okey, jadi di sini katakanlah ini TM, Celcom, U-Mobile, Digi, Hotlink dan sebagainya. Katakanlah 011 ni untuk TM. Ini bentuk graf. Ini adalah bentuk graf. 012 boleh tak ada sini katakanlah U-Mobile, 013 Celcom, 016 Digi. Jadi ini bentuk graf. Cuma graf tu tidak disambunglah titik tu. Just nak menghubung kaitkan di antara set A dengan set B. This is set A. Ini adalah set B. Just titik saja. Ini adalah bentuk graf. Baik, yang ketiga adalah bentuk pasangan tertib. Yang ketiga adalah bentuk pasangan tertib. Jadi pasangan tertib ni adalah ditulis dalam contohnya tadi set kod dan juga nombor phone. Katakanlah dia adalah set handphone ataupun telco. T lah, saya T. Jadi kita buka tu kurungan set tu macam ni dan kita letakkan kurungan koordinat dalam tu. Jadi yang pertama 011 adalah untuk TM contohnya. Ini pasangan tertib. 011 kod dia TM. Lepas tu kita koma. Lepas tu kurungan lagi. 013 dia adalah Celcom. Tutup kurungan. Lepas tu koma lagi. Sambung lagi. Setiap sambungan tu mesti buat kurungan koordinat. 012 Hotlink contohnya. Koma lagi. 016 ni adalah koma Digi. Digi tutup. Katakan kita ambil 4 ni saja, maka kita tutup kurungan dengan kurungan set. Jadi inilah yang ketiga, pasangan tertib. Ini set A, set B, set A, set B, set A, set B, set A, set B. Ni hubungan satu dengan satu. Satu dengan banyak pun boleh, banyak dengan satu pun boleh, banyak dengan banyak pun boleh juga. Bentuk hubungan
pasangan tertib. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan beberapa istilah yang kita gunakan dalam fungsi ni. Kita akan gunakan dalam fungsi ni. Yang pertama, domain, codomain. Domain ni biasanya kita guna set A lah. Set di sebelah kiri kalau kita tunjuk dalam contoh gambar rajah anak panah, ini set B. Okay, ini adalah set A dan ini panggil domain. Ini dipanggil codomain. Ini juga boleh dipanggil sebagai objek. Dia juga boleh dipanggil sebagai objek. Maka di sini adalah image lah. Okay, di sini adalah image. Okey, domain pun orang panggil, set A set B pun orang panggil, objek pun orang panggil Ni kalau codomain dia adalah image ataupun balikan ataupun gambaran kepada unsur-unsur. Jadi dalam ni kita panggil unsur. Dalam ni kita panggil unsur set A unsur set A 1 2 3. Dalam ni unsur set B 1 2 3. Ya, satu lagi istilah julat. Katakan set A tadi 011 012 013 Kita ada TM, Celcom, DG contohnya. Jadi unsur dalam set A adalah 011, kod dia 012 013. Unsur dalam set B adalah TM, Celcom, DG. Okey, itu adalah unsur. Katakanlah 011 ni boleh mewakili ini contohlah Celcom boleh belakang 011 012 3. Maka soalan dia, apakah julat bagi set set ini? Maka julat ialah salin julat ialah persamaan set image yang ada objek. Set image yang mempunyai objek. Jadi apakah di sini contoh image yang ada objek? Dua sajalah, TM dengan Celcom dia ada objek. DG di sini tak ada. Maka DG bukannya julat. Julat adalah set image yang ada objek. Jadi dua sajalah. Macam mana nak tulis set image yang ada objek dia salin Jadi set image julat ialah kita buat kurungan macam ni saja. TM, Celcom. Kalau banyak lagi kita koma-koma je lah. Di sini dua saja, TM dan Celcom. Itulah julat. Baik, kita sambung yang bahagian terakhir, iaitu jom cuba 8.1. Kita cuba buat pembincangan sikit. Pelajar boleh tengok buku teks. Muka surat 150. 150 buku teks. Di dalam jom cuba 8.1 ni ada 7 soalan. Soalan pertama, kita pergi satu-satu. Rajan menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Okey. Nyatakan jenis hubungan tersebut. Kalau kita tengok di situ, dia macam ni, kemudian dia ada macam ni. Okay. Yang lebih dominan, ada hubungan satu dengan satu, ada hubungan banyak dengan satu. Yang mana lebih dominan? Dominan maknanya kuat lah. Yang kuat mesti ada yang banyak. Jadi banyak kepada satu. Jawapannya adalah banyak kepada satu. Julat hubungan. Saya dah sentuh tadi, julat adalah set image yang ada objek. Jadi dua ni lah. Yang tiga ni tiada objek. Dua ni saja. Maka setnya adalah 9, 18. Jadi julatnya ialah, kalau cara tulis persamaan, buka tanda-tanda kurungan set 9,18. Tutup kurungan set. Okey, itulah julat bagi soalan nombor 1 B. Seterusnya soalan nombor 2. Rajan sebelah menunjukkan suatu fungsi, nyatakan nilai B. Di situ kita kena tengok hubung kait bagi nilai objek dan image yang sudah ada. Objek dan image yang sudah ada, situ kosong mewakili kosong. Persamaan kita kita tak tahu lagi. 3, 9. Macam mana 3 tu boleh jadi 9? Itu 3 darab 3 ataupun 3 kuasa 2. Kemungkinan yang kita boleh pilih lah. Kemudian 5 jadi 15. Jadi bukan kuasa 2. Tapi di sini mungkin darab 3. 5 jadi 15 adalah 5 darab 3. 3 nak jadi 9 adalah 3 darab 3. Maka hubungan X dengan PX adalah mendarab 3. Maka di situ B menjadi 21. Maka 21 bahagi 3 jadi 7. Jadi B, nilai B adalah 7. Jadi itu cara kita melihat hubung kait di antara set A dengan set B. X dengan PX. Baik, soalan nombor 2. Rajan sebelah menunjukkan satu fungsi. Nyatakan nilai B. Sudah.
Soalan yang ketiga, tentukan sama ada pasangan berikut adalah fungsi ataupun bukan. Jadi kita tengok di sini, kita cuba convert ni adalah bentuk pasangan tertib. 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4, 4 kepada 5. Dia seolah-olahnya di situ 1 membentang kepada 2, 2 membentang kepada 3, 3 membentang kepada 4, 4 membentang kepada 5. Adakah dia fungsi atau bukan? Okey, kita tengok sini jawapannya adalah fungsi. Baik, soalan yang seterusnya saya skip soalan nombor 5 dan nombor 7. Kita bincang nombor 6. Jadi belajar berikut menjaga fungsi fx sama dengan 3x. Dia dah beritahu fx sama dengan 3x dalam domain x di antara 1 hingga 5, termasuk 1 dan 5. Cari nilai a dan b. Jadi sekarang dia dah beri di sini adalah nilai x dan sini adalah fx. Dan dia telah diberi hubungan ni adalah fx bersamaan 3x. Dia dah beri sini nilai hubungan kait di antara x dan 3x. Jadi bila x ni ganti dengan 1, maka 3 darab 1 dapat 3 lah. Okey. Bila x sama dengan 2, 2 darab 3 dapat 6. So cari nilai a dan b. Bila x sama dengan 3, 3 darab 3, jadi a nya adalah 9. 3 darab 3, jadi a sama dengan 9. Okey. Dan b bersamaan 4 darab 3 12. 5 darab 3 adalah 15. Itu jawapan dia. A. Jadi kepada semua pelajar saya dan pelajar guru-guru lain, sila teruskan berperibat, show your passion, tunjukkan semangat awak untuk terus belajar, beri kerjasama kepada cikgu. Kalau cikgu suruh buka kamera tu, buka kamera. Kalau kita buat Google Meet, kalau cikgu suruh jawab soalan tu, jawab. Kita volunteer dulu. Kalau cikgu buka soalan terbuka, kita dulu yang akan menjawab soalan tersebut. Jadi jangan terkejutlah, saya ada new face new face saya ni, new facelift kerana PKP kita selalu tengok dekat je, duduk dalam rumah lama, maka mata pun dah kelabu salah satu faktor lanjut usia lah. Jadi cikgu harapkan semua pelajar akan terus memberikan kerjasama yang baik. Cuba atasi masalah yang muncul, kamera lah, mic lah, apa lain, internet slow. Cuba atasi. Kita adalah jenis makhluk yang problem solver. Jadi menyelesaikan masalah. Jadi itu saja dari saya. Sila like, share dan subscribe untuk mendapat video lagi akan datang yang lebih menarik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.